Bahagian-bahagian air ada 5. Pertama, mutlak. Pertama, air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan boleh menyucikan. Isyarat gaya yang Ustazah tunjukkan bagi air mutlak. Pertama, tangan kanan digenggam naik ibu jari, maksudnya baik ataupun bagus. Isyarat bagi tangan kanan ini bermaksud air yang suci. Yang kedua, tangan kiri genggam naik ibu jari bermaksud baik dan suci. Isyarat tangan kiri ini bermaksud boleh menyucikan. Yang pertama tadi, tangan kanan tadi, air yang suci, dan yang kedua, tangan kiri boleh menyucikan. Maksudnya, air mutlak ini ialah air yang suci dan boleh menyucikan. Air mutlak ialah air yang suci bersih yang kita boleh gunakan untuk menyucikan badan kita, menyucikan pakaian kita, menyucikan tempat tinggal. Lagi contoh, kita boleh gunakan air mutlak ini untuk membasuh makanan seperti ikan, beras, sayur untuk memasak. Kita juga boleh gunakan air mutlak ini untuk mengambil wuduk. Mengambil wuduk tujuannya untuk solat. Kita juga boleh menggunakan air mutlak untuk mandi, membersihkan badan. Dan kita boleh gunakan air mutlak ini untuk beristinja. Istinja maksudnya kita membersihkan kemaluan depan ataupun belakang apabila kita melakukan perkara yang menyebabkan perkara hadas kecil. Perkara yang berhadas seperti hadas kecil, seperti berak, kencing, kita boleh gunakan air mutlak ini untuk membersihkannya. Kedua, musta'mal. Air musta'mal. Air musta'mal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Gaya bagi air musta'mal ialah tangan cedok air mandi. Tangan cedok air mandi bermaksud air musta'mal. Air musta'mal ini ialah asalnya air yang suci. Air yang suci, bersih. Kita gunakan air yang suci bersih itu untuk bersuci. Contoh bersuci, mandi. Kita gunakan air yang bersih itu untuk mandi. Jadi, air yang telah kita gunakan untuk mandi ini mengalir turun dari badan kita. Air ini sekiranya kita tadah, kita simpan, air ini dikenali sebagai air musta'mal. Air musta'mal tidak suci, tidak bersih. Kita tidak boleh gunakan air musta'mal ini untuk membersihkan badan, pakaian. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ketiga, musyammas. 3. Air musyammas. Air musyammas. Air musyammas ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Dalam video gaya bagi air musyammas, 2 tapak tangan kita lindung muka kita daripada cahaya matahari. Maksudnya air yang terdedah kepada panas cahaya matahari. Air musyammas ini ialah air yang berada di dalam satu bekas seperti bekas besi
Lepas tu air ini terdedah lama kepada cahaya matahari. Air musyammas ini asalnya air yang bersih tapi telah terdedah kepada cahaya matahari. Air ini bertukar menjadi air namanya air musyammas. Air musyammas, air yang terdedah kepada cahaya matahari, kita tidak boleh gunakan untuk bersuci kerana bimbang air musyammas ini akan memberikan kita kesan seperti penyakit. Orang yang alahan kepada air musyammas ini kemungkinan akan terkena sakit kulit dan sebagainya. Jadi air musyammas, air yang terdedah kepada cahaya matahari, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Keempat, mutaghayyir. Air mutaghayyir. Air mutaghayyir bermaksud air yang telah berubah sifatnya. Air yang telah berubah sifatnya. Dalam video, Ustazah tunjuk gaya mutaghayyir, iaitu berubah. Kamu pernah tengok cerita kartun, cerita Ultraman ke, cerita Kamen Rider kan, dia ada isyarat berubah. Jadi apa yang Ustazah tunjukkan itu adalah isyarat berubah. Kamu boleh buat apa-apa isyarat asalkan tandanya gayanya berubah. Menunjukkan berubah bagi sifat air mutaghayyir, berubah, mutaghayyir. Jadi air mutaghayyir ini maksudnya asal air tersebut adalah suci dan bersih. Contohnya air yang suci ni air mineral, air masak. Jadi air masak ini telah berubah kerana bercampur dengan benda lain, seperti bercampur dengan Milo, bercampur dengan susu, bercampur dengan coklat. Jadi air tersebut bukan lagi air yang suci. Air tersebut bukan lagi air yang boleh digunakan untuk bersuci, membersihkan badan, pakaian. Air tersebut bersih tapi sesuai untuk minum sahaja. Contoh air mutaghayyir ini seperti air Milo, air kopi, air susu, air oren. Air yang bersih tapi telah berubah sifatnya. Kita tidak boleh menggunakan air ini untuk bersuci. Tak boleh gunakan untuk mandi, membersihkan najis. Kelima, mutanajjis air. Dan yang kelima ialah air mutanajjis. Air mutanajjis ialah air yang terkena najis. Kamu lihat dalam video, Ustazah tunjuk ada air yang bersih tapi telah dimasuki najis di dalamnya. Maksudnya air tersebut air yang terkena najis. Asalnya air bersih tetapi telah dimasuki najis. Tak kisahlah najis apa-apa. Najis cicak ke, najis manusia ke, najis binatang-binatang lain ke. Air tersebut telah dimasuki najis. Asalnya air tersebut bersih tetapi telah dimasuki najis. Air tersebut telah berubah menjadi air mutanajjis. Air mutanajjis. Gaya dalam video, Ustazah kepit hidung, buat maksudnya air itu telah kotor. Jadi air yang kotor, air mutanajjis ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kita tidak boleh gunakan air mutanajjis ini untuk membersihkan badan, pakaian, mengambil wuduk. Tak boleh gunakan untuk membersihkan makanan dan sebagainya.